Baik, bagi memahami krisis Afghanistan dan juga Taliban ini, saya nak bersama dengan pensyarah Jabatan Sejarah Universiti Malaya, Dr. Azharuddin Muhammad Dali yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Waalaikumsalam. Ya, Doktor, bantulah kami dan juga rakyat Malaysia mungkin untuk memahami. Kerana apabila kita melihat Taliban menguasai Kabul sebagai contoh dan juga Afghanistan secara keseluruhannya, dan juga kita melihat bahawa pemimpin Afghanistan juga meninggalkan negara tersebut. Kita melihat ramai rakyat Afghanistan ini khususnya di kawasan Kabul itu pergi ke lapangan terbang untuk melarikan diri. Pastinya ini sejarah yang panjang untuk Taliban dan juga apakah pergolakan dalaman Afghanistan tersebut. Bagaimana untuk kita memahami dan juga kalau boleh Doktor bantu memberikan pencerahan mengenai perkara tersebut dan juga pentadbiran Taliban di Afghanistan pada 20 tahun yang lalu dan mengapa sebenarnya pada ketika ini ramai warga Kabul sebagai contoh melarikan diri daripada negara mereka, sedangkan apa yang dikatakan oleh Taliban 80% menyokong mereka. Banyak soalan sekali tu. Susah nak jawab kerana ini merupakan satu kursus, satu semester baru boleh jawab soalan tu. Okey, secara mudah, secara ringkaslah saya sebutkan bahawa perkembangan yang berlaku dalam beberapa hari ini ataupun sekurang-kurangnya saya boleh kata sejak 2 minggu inilah merupakan satu perkembangan lanjutan sebenarnya daripada perkembangan-perkembangan yang berlaku sebelumnya. Kewujudan Taliban mempunyai kaitan dengan sejarah Afghanistan sendiri, kemasukan Rusia dan kewujudan kumpulan Mujahidin, Al-Qaeda, serangan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan selama 20 tahun Amerika Syarikat serta negara-negara NATO berada di Afghanistan. Jadi secara mudahnya begitulah. Tetapi dalam masa yang sama, kita dapati bahawa perkembangan yang berlaku ini mempunyai kaitan dengan kewujudan Taliban. Sebagai sebuah, saya nak kata organisasi lah yang masih wujud, intact, kukuh di Afghanistan, yang tidak mampu dihapuskan oleh pihak US ataupun Amerika Syarikat sewaktu mereka berada selama 20 tahun itu di Afghanistan. Dan sebaik sahaja Amerika Syarikat mengundurkan pasukan tenteranya, jadi ruang yang ada itu digunakan oleh kumpulan Taliban ini. Jadi saya fikir itu merupakan antara intipati perkembangan-perkembangan yang berlaku di Afghanistan baru-baru ini. Dan saya nak ulas sedikit berkaitan dengan tumpuan yang diberikan terhadap Kabul. Walaupun terdapat perangkaan yang mengatakan bahawa 80% menyokong Taliban, tapi kita tidak nafi bahawa sejarah Taliban yang dianggap konservatif, yang menimbulkan pelbagai masalah dan seumpamanya termasuk kebebasan, hak kemanusiaan, golongan wanita dan seumpamanya itu memberi kesan kepada masyarakat Afghanistan secara keseluruhannya, terutama di Kabul kerana Kabul ini merupakan kawasan kota besar yang lebih terdedah kepada pelbagai perkara yang tidak berlaku di luar Kabul. Jadi masyarakat Kabul lebih merasa bimbang dan keadaan ini menyebabkan mereka memikirkan untuk keluar daripada Kabul dan keluar daripada kuasa kerajaan barulah, saya kata kerajaan baru, iaitu kerajaan Taliban ini. Dan keadaan ini juga mempunyai kaitan dengan tindakan pemimpin-pemimpin Afghanistan yang dilihat melarikan diri, tidak mahu bertanggungjawab, melarikan diri dan sebagainya. Dan ini menyebabkan rakyat Kabul terutamanya juga memikirkan perkara yang sama. Jika ada peluang, kenapa dia perlu berada di Kabul, dan mereka berusaha untuk keluar daripada Kabul. Dan itu yang berlaku sehingga kesesakan berlaku di lapangan terbang di Kabul. Doktor, bagaimana untuk kita melihat kerana kepimpinan Taliban pada 1996 sehingga 2001, kalau kita lihat antara perkara yang menjatuhkan mereka itu bagaimana dan juga ketakutan penduduk di Kabul khususnya itu hak wanita dan juga bagaimana mereka mengaplikasikan perundangan Islam dengan yang disifatkan oleh penduduk begitu keras sekali. Namun dalam sidang media semalam kita melihat bahawa nada itu sedikit lunak sedikit disampaikan oleh Taliban. Bagaimana untuk kita mengatakan bahawa adakah Taliban yang kini berbeza dengan dahulu kita saksikan?
Saya tak boleh nyatakan secara pasti, tetapi apa yang berlaku berdasarkan pada penelitian saya, Taliban yang ada hari ini telah banyak belajar daripada Taliban yang sebelum ini sewaktu mereka memegang kuasa, ya. Dan mereka juga telah belajar membuat hubungan dengan pihak lain sewaktu berada di bawah, maksudnya sewaktu Amerika Syarikat berada di Afghanistan, mereka juga mempelajari sesuatu daripada keberadaan Amerika Syarikat itu. Dan saya fikir untuk menjelaskan bahawa tindakan-tindakan yang dilakukan itu lebih lembut, lebih baik daripada sebelumnya itu masih terlalu awal. Walaupun tanda-tanda ke arah itu memang telah ada. Jurucakap Taliban menyatakan bahawa mereka lebih terbuka dan seumpamanya hak wanita akan dipelihara. Mereka tak mahu orang Afghanistan keluar daripada Afghanistan. Mereka mahu mereka kekal di Afghanistan dan bersama-sama untuk menjalankan pentadbiran dan juga menggerakkan Afghanistan. Jadi ini merupakan antara perubahan-perubahan yang saya harap dapat dikekalkan dan ditambah baikkan. Dan usaha Taliban untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan sebagainya itu merupakan satu usaha yang baik. Dan setakat yang kita tahu, China bersedia untuk bekerjasama dan membuat hubungan dengan Taliban atau kerajaan Taliban ini. Negara-negara lain masih tunggu dan lihat. Amerika Syarikat mungkin sukar untuk menerimanya buat sementara ini dan kemungkinan masih lagi mengesahkan ataupun mengakui yang kerajaan Afghan sebelum ini sebagai kerajaan, mungkin kerajaan dalam buangan sebegitu rupa. Ya. Ashraf Ghani masih diakui sebagai presiden dan seumpamanya. Jadi ini mungkin perkara-perkara yang berlaku. Saya masih tak boleh nak menyatakan. Saya rasa kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan oleh Taliban. Tetapi doktor, dalam tempoh 20 tahun ini, apa bentuk perubahan yang pada pandangan doktor yang dapat disaksikan yang dilakukan oleh Taliban sendiri, kerana mereka belajar daripada kegagalan mereka pada tahun 2001. Tetapi dalam tempoh 20 tahun, tempoh yang panjang ini, apa yang mereka berubah dan apa yang mereka laksanakan untuk penambahbaikan, dan bagaimana, soalan kedua saya, bagaimana sebenarnya dengan begitu pantas sekali mereka dapat menakluki kawasan-kawasan utama seperti Kabul? Okey, ada dua soalan dekat situ. Yang pertama sekali adalah apakah perubahan yang berlaku dalam Taliban. Yang pertama sekali, of course, kita melihat bahawa kepimpinan itu telah berubah. Sekarang tenaga baru, orang baru, walaupun ada elemen lama yang dikekalkan dalam Taliban, tapi saya fikir mereka sekarang ini lebih terbuka. Ya? Hubungan telah pun dijalinkan dengan China, dengan Qatar, malah dengan Turki. Dan mereka juga belajar daripada perkembangan yang berlaku selama 20 tahun ini. Termasuklah apa yang berlaku di Palestin dengan kumpulan Hamas misalnya, dengan ISIS-nya dan seumpamanya. Jadi mereka belajar daripada situ. Untuk kekal, mereka perlu untuk lebih beradaptasi dengan mengekalkan Islam sebagai asasnya. Dan kita juga dimaklumkan dalam tahap ini bahawa mereka akan cuba untuk meneruskan usaha mereka untuk memperjuangkan sebuah negara Islam yang sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan mereka untuk menguasai Afghanistan secara pantas. Ya. Saya boleh kata dalam tempoh sekitar 2-3 minggu macam tu, segalanya berubah. Dan agak luar biasa ya bagi saya. Dalam keadaan ketika Taliban hanya mempunyai sekitar 70,000, 80,000 orang militan. Maksudnya mereka yang memegang senjata, berbanding dengan 300,000 orang tentera yang telah pun dilatih oleh Amerika Syarikat dengan mempunyai kelengkapan senjata yang baik dan sebagainya, tetapi tiada penentangan. Saya boleh kata hampir tiada penentangan. Itu yang agak luar biasa. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi banyak penganalisa menyatakan dua perkara. Yang pertama sekali, sepanjang Amerika Syarikat berada di Afghanistan, mereka sebenarnya tidak mampu untuk memberikan latihan dan juga membentuk sebuah pasukan tentera Afghanistan yang sebenarnya. Ia disulami dengan rasuah, dengan pelbagai isu-isu dalaman yang lain. Jadi itu perkara yang pertama, sehingga pasukan tentera itu seolah-olah wujud hanya pada number saja. Dan yang kedua,
salah satu perkara yang menjadi faktor juga adalah kegagalan perisikan untuk memaklumkan bahawa Taliban mempunyai kemampuan sebegitu rupa untuk menguasai Afghanistan dalam tempoh yang pantas. Walaupun suara-suara itu telah ada, tetapi dia tidak ditunjukkan dengan bukti-bukti kerana mereka menyatakan bahawa Taliban tidak lagi mempunyai pengaruh. Mereka kata Taliban tidak mempunyai kemampuan. Dan ini saya rasa salah satu blunder, salah satu kesilapan dalam perisikan itu. Jika itu diambil kira, maka saya kira perkara-perkara yang membolehkan Taliban menguasai Afghanistan itu secara pantas tidak akan berlaku. Taliban mungkin akan lebih berhati-hati dan sebagainya. Tapi saya fikir dua faktor ini mainkan peranan yang penting hingga menyebabkan Taliban berupaya untuk menguasai bandar-bandar di Afghanistan secara pantas termasuk Kabul. Malah di Kabul kita lihat seolah-olah tiada sebarang penentangan. Terdapat laporan yang menyatakan bahawa pos-pos keselamatan tidak dijaga dan sebagainya. Dan pasukan Taliban secara mudah masuk ke Kabul dan seterusnya menguasai pejabat presiden. Itu yang dipaparkan pada kita. Doktor, kita melihat bahawa Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengatakan bahawa tidak akan kembali lagi ke Afghanistan dan juga mereka sifatkan bahawa sepatutnya pasukan keselamatan Afghanistan pandailah jaga diri sendiri sepatutnya. Tapi dan juga pada masa yang sama Joe Biden mengatakan bahawa perkara ini berlaku lebih pantas daripada apa yang mereka jangkakan. Bermakna mereka akan jangkakan Taliban tersebut akan menguasai Afghanistan namun dalam tempoh masa yang lebih panjang sedikit. Namun lebih pantas pada ketika ini apa yang berlaku. Bagaimana kita melihat bahawa keengganan Amerika Syarikat ini akan memaksa mungkin negara dunia lebih mengiktiraf Taliban? Adakah ini senarionya? Jika sebelum ini kemasukan Amerika Syarikat mempunyai alasan, ini kerana 9/11, kerana Al-Qaeda dan sebagainya. Tapi selepas mereka keluar, mereka pasti tidak mempunyai sebarang alasan untuk masuk ke Afghanistan. Apa yang akan dilakukan adalah mereka akan memberikan sokongan tertentu. Mungkin tidak masuk dalam bentuk tentera ke Afghanistan, tetapi mereka akan memberi sokongan tertentu kepada pihak-pihak yang berada di luar Afghanistan. Itu sebabnya saya nyatakan awal tadi, kemungkinan besar mereka tidak akan mengakui Taliban. Mereka akan menyatakan bahawa masih ada lagi kerajaan yang dikerajui oleh Ashraf Ghani yang menjadi kerajaan buangan. Mereka akan mengiktiraf itu. Dan mungkin apa yang akan dilakukan oleh Amerika Syarikat, ini saya kata mungkin kerana banyak kemungkinan boleh berlaku. Jadi apa yang akan berlaku adalah mereka akan cuba memainkan isu ini di antara kerajaan buangan dengan kerajaan Taliban. Jadi ini akan mereka lakukan. Itu saja yang terbaik bagi saya yang boleh mereka lakukan. Of course, dalam masa yang sama mereka juga akan melihat daripada sudut yang berbeza. Sokongan negara-negara tertentu terhadap Taliban. Mereka akan memerhatikan perkara itu kerana apa yang saya pasti adalah Amerika Syarikat tidak akan melepaskan Afghanistan begitu saja. Agensi-agensi perisikan, pasukan keselamatan dan Presiden akan tetap memberikan perhatian kepada perkembangan yang berlaku di Afghanistan. Ya, Doktor, bagaimana untuk kita melihat penguasaan Taliban ini akan dalam sudut mewujudkan keamanan dan juga kestabilan kepimpinan sebagai contoh dalam konteks negara Afghanistan? Adakah ini akan membawa kepada perkara yang lebih buruk iaitu kewujudan mungkin kumpulan baru yang menentang dan sebagainya, ataupun boleh kita sifatkan kestabilan walaupun tidak diiktiraf di peringkat antarabangsa, setidaknya di peringkat tempatan itu boleh diwujudkan? Sebagai pemerhati yang melihat perkembangan berlaku di Afghanistan, berbanding dengan Amerika Syarikat yang saya fikir tidak memahami situasi yang ada di Afghanistan. Apabila mereka cuba menerapkan demokrasi, mereka cuba menerapkan demokrasi itu ala Amerika Syarikat ataupun ala Barat. Suasananya tidak mungkin dalam suasana di Afghanistan. Dan Taliban merupakan kumpulan yang oleh kerana dia disebut mempunyai 80% sokongan. Jadi ini bermakna bahawa sekurang-kurangnya Taliban akan mampu untuk cuba menstabilkan perkembangan yang berlaku di Afghanistan itu, sehingga membolehkan mereka untuk membentuk satu pentadbiran. Saya tidak fikir penentangan terhadap Taliban akan berakhir. Kalau kita nak ikut angka itu, 20% merupakan kumpulan yang menentang Taliban. Hal yang sama berlaku pada tahun 1990-an dulu sebenarnya.
kerana bukan semua pihak memberikan sokongan kepada kumpulan Taliban. Jadi ini bermakna bahawa sekiranya 80% yang memberi sokongan kepada Taliban itu mampu untuk membentuk satu bentuk kestabilan di bawah pentadbiran Taliban, jadi saya fikir Afghanistan akan berada dalam keadaan yang sepatutnya. Tetapi sekiranya Taliban kembali kepada Taliban yang sebelum ini, saya fikir penentangan akan berubah, akan bertambah. Tidak lagi 20%, akan bertambah dari semasa ke semasa. Dan ini merupakan antara perkara yang boleh saja dimainkan oleh pihak tertentu yang tidak mahu melihat kestabilan di Afghanistan. Jadi saya fikir masih terlalu awal untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Masih banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu lihat dan mungkin dalam tempoh yang terdekat ini selepas mereka membentuk kerajaan, tindakan yang akan mereka lakukan dan sebagainya. Jadi kita boleh melihat adakah Taliban yang kali ini sama dengan Taliban yang sebelumnya. Okey, kita mengambil contoh dengan apa yang disebutkan oleh Joe Biden bahawa tidak akan menghantar pasukan tentera. Kita menganggap bahawa Taliban mungkin akan terus berkuasa di kawasan Afghanistan, khususnya di Kabul ini. Bagaimana untuk kita melihat kerana dua perkara berbeza, kuasa ataupun kemampuan menguasai sesuatu kawasan dan kemampuan untuk memimpin itu dua perkara yang berbeza. Dalam konteks Taliban tersebut, adakah mereka mempunyai kecukupan dan juga kepakaran dalam kuasa memerintah pada ketika ini? Saya melihat kerana memahami Taliban merupakan sebuah kumpulan yang sebenarnya dah lengkap. Bahagian militer, bahagian ketenteraan merupakan satu aspek dalam Taliban sebenarnya. Dia persis seperti apa yang dilakukan oleh Hamas. Mereka ada seksyen pentadbiran, seksyen politik, seksyen ekonomi, seksyen sosial dan sebagainya. Tetapi oleh kerana Taliban diwar-warkan dan ditonjolkan sebagai sebuah pasukan yang militan dengan pasukan ketenteraan dan sebagainya, hingga aspek-aspek lain itu tidak diberikan perhatian. Saya fikir dengan pengalaman yang mereka ada, dengan sejarah yang mereka lalui, mereka mempunyai kemampuan untuk menjadi pentadbir di Afghanistan. Cabaran-cabarannya besar. Dan dalam masa yang sama, saya fikir mereka akan cuba untuk melakukan yang terbaik dengan syarat tidak ada ganggu-gugat daripada pelbagai pihak. Itu satu perkara yang saya fikir perlu dilakukan untuk melihat satu bentuk kestabilan dan pentadbiran yang baik yang dilakukan oleh Taliban. Taliban juga perlu lebih terbuka. Jadi ini syaratnya. Terlampau konservatif pun saya rasa tidak boleh mentadbir dengan baik. Sebagai satu contoh mudah yang selalu dikemukakan adalah hak kepentingan wanita. Wanita tidak dibenarkan pergi ke sekolah dan sebagainya. Itu merupakan satu perkara yang seharusnya menjadi sejarah kepada Taliban. Taliban perlu belajar dari situ. Namun dalam beberapa hari ini kita lihat bahawa Taliban dalam kes-kes tertentu mereka tak mahu wanita bekerja. Tapi dalam masa yang sama kita juga lihat video sekolah dibuka, wanita dibenarkan bersekolah dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang akan diberikan perhatian oleh masyarakat antarabangsa selepas ini. Dalam keadaan semasa ini kita melihat penguasaan Taliban ini, negara kuasa dunia mana yang perlu kita perhatikan kemungkinan akan berlaku campur tangan dan sebagainya? Kalau pada pandangan doktor sendiri, adakah akan wujud campur tangan ataupun negara mana yang kita perlu berikan tumpuan ini? Of course, Amerika Syarikat dan negara barat sebagainya. Sampai hari ini kita mendengar bahawa negara-negara barat, NATO terutamanya, masih tidak, dia menyatakan bahawa tidak akan mengakui keberadaan ataupun kuasa Taliban. Bagi Amerika Syarikat, walaupun mereka dikatakan tidak akan menghantar tentera, mereka dah selesai dengan Afghanistan. Tapi mereka tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya belum berakhir. Kerana ia hanya merupakan sebahagian daripada apa yang berlaku di Afghanistan. Masih ada perkara-perkara yang tertinggal. Dan saya fikir hal ini yang akan menyebabkan Amerika Syarikat terus terlibat dengan Afghanistan. Nah, Amerika Syarikat juga perlu berhati-hati kerana China merupakan antara negara yang pertama mengakui akan mengadakan hubungan baik dengan Afghanistan. Dan kemungkinan sekarang ini Great Game yang pernah melibatkan Britain dengan Rusia pada abad ke-19 sekarang ini akan berlaku semula dengan The Great Game abad ke-21 melibatkan Amerika Syarikat dengan China di kawasan itu.
Jadi saya fikir Amerika Syarikat dan juga negara-negara barat akan merupakan antara negara yang memberikan perhatian serius dan juga mampu untuk campur tangan dalam perkembangan politik yang berlaku di Afghanistan. Dalam banyak-banyak campur tangan Amerika Syarikat ke negara-negara seperti Afghanistan, Iraq dan sebagainya, dalam konteks Afghanistan pada ketika ini, penguasaan Taliban, adakah boleh kita sifatkan naratifnya kini melihat kepada Amerika Syarikat gagal mencapai apa objektif yang mereka ingin capaikan dalam tempoh 20 tahun ini? Ya, itu naratif yang berlegar ya, kegagalan Amerika Syarikat. Tragedi ini sebenarnya merupakan tragedi Amerika Syarikat, bukan tragedi di Afghanistan. Kegagalan mereka setelah menyumbang ataupun menghabiskan trilion dolar tempoh yang begitu lama 20 tahun dan sebagainya, mereka gagal untuk melihat satu bentuk kestabilan dan membolehkan orang Afghanistan berdiri sendiri, ya. Dan kehadiran Taliban sebenarnya menunjukkan bahawa mereka merupakan suatu kumpulan yang bijak. Bagi saya bijaklah dari situ. Kerana mereka menyembunyikan kuasa mereka dan selepas sahaja ruang ada, mereka akan bergerak dan memasuki ataupun mengambil alih kuasa itu. Dan saya fikir ini merupakan masalah ataupun tragedi yang berlaku kepada Amerika Syarikat. Mengulang kembali apa yang berlaku di Vietnam. Walaupun dalam keadaan yang sedikit sebanyak berbeza lah. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa ini merupakan kegagalan Amerika Syarikat sama dengan apa yang dilakukan di Vietnam. Doktor, terakhir sekali, adakah doktor melihat kerana ramai juga menyifatkan bahawa Amerika Syarikat ini mudah saja untuk faham. Jika tidak ada kepentingan di situ, mereka keluarlah. Jika ada kepentingan, mereka akan hadir dan sebagainya. Adakah pada ketika ini dan pada masa hadapan akan wujud kepentingan baharu di Afghanistan untuk Amerika Syarikat sendiri? Sure, saya pasti hal itu boleh berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu faham bukan sekadar kepentingan-kepentingan itu yang perlu dilihat. Tapi dalam masa yang sama, tekanan-tekanan yang diterima dan perkembangan yang berlaku di Amerika Syarikat sendiri. Jadi dua aspek ini perlu dilihat secara bersama. Kepentingan itu satu aspek, terutamanya dalam hal-hal geopolitik, strategik dan seumpamanya. Tapi dalam masa yang sama, tekanan-tekanan yang diterima oleh Presiden Amerika Syarikat dan tekanan-tekanan dalaman Amerika Syarikat sendiri. Jadi ini yang perlu diberikan perhatian. Ya, okey. Dr. Azharuddin Muhammad Dali, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami, membantu saya juga, membantu penonton Astro Awani juga memahami krisis dan juga apa yang berlaku di Afghanistan pada ketika ini. Kami Astro Awani terus membawakan bukan sahaja perkembangan politik tempatan di peringkat antarabangsa juga. Kalau anda terlepas, boleh saksikan di laman web kami astroawani.com.